Okay guys, so hari ni kita akan jawab belajar untuk latihan. Cikgu terangkan pada kamu cara jawab kebat umum. So dalam sejarah kita ada beberapa soalan yang akan membantu murid di mana terdapat kebat umum. Kebat ni dia ada dua jenis iaitu kebat fakta. Maknanya kamu kena jawab ikut fakta dari buku teks, ataupun satu lagi kebat umum. Kebat umum ni maknanya jawapan logik dari buku teks yang kamu belajar. Contohnya tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pula. 1, 2, 3 sampai 5. Ataupun daripada majalah, ataupun daripada pembacaan, ataupun daripada mana-mana saja selagi ianya logik, maka dia akan diberi markah. Cumanya macam mana kita nak buat ayat? Yang penting untuk mendapatkan markah maksimum dan gaya jawab cemerlang. Yang penting cemerlang. Itu kita nakkan supaya kamu dapat full mark. Okay? Jadi hari ini cikgu akan terangkan kepada kamu macam mana cara nak jawab kebat tersebut. Okay. Kita lihat alright. Okay, cikgu ambil pen. Okay, kita lihat kebat umum ni mesti ada fakta. Okay, mesti ada fakta, mesti ada huraian. Itu dua adalah wajib. Fakta, huraian adalah wajib. Fakta, huraian adalah wajib. Okay, kalau kamu boleh bagi contoh, hebat. Dan kamu boleh menulis inference atau kita panggil kesimpulan. That's very good. Okay. Tak apa, kita belajar perlahan-lahan dulu. Okay. Apa dia kebat umum? Macam mana cara kita nak jawab kebat umum? Yang penting sekali, selain dah tahu dia mesti fakta, huraian, contoh, ada inference, senang saja. Okay. Yang pertama, mesti jawapan tu relevant, logik. Kemudian ayat dia mesti berstruktur, ayat penuh. Nanti cikgu akan ajar macam mana kamu nak guna ayat penuh. So, bila kamu nak buat ayat tu berstruktur dan penuh, nampak matang, nampak cemerlang, kamu mesti menggunakan kata hubung. So, nanti kita ada teknik macam mana kamu nak ingat kata hubung yang sesuai. Dan bila kamu nak masuk kepada fakta lain, kamu mesti menggunakan penanda wacana. Okay. Kemudian, kalau kebat yang jenis umum ni, sama ada kamu guna buku teks, fakta-fakta dari buku teks yang kamu belajar daripada form 1 sampai form 5, ataupun pengetahuan sedia ada kamu pengetahuan umum. So, hari ni yang penting ialah kamu mesti kuasai pengetahuan umum yang wajib. Yang wajib untuk kita jawab soalan kebat ni ialah ini. Politik, ekonomi, sosial. Mengganggu muka saya ni. Okey, politik, ekonomi, sosial, plus satu lagi yang cikgu tambahkan, asingkan, ialah nilai. Politik, ekonomi, sosial, nilai. Okey. Okey, kita lihat. Inilah yang kamu kena kuasai. Bahawa politik apa? Kerana kadang-kadang soalan kebat ni dia ada tanya part politik je. Dia tanya bahagian bagaimana nak menjadikan sesebuah negara Malaysia cemerlang dari aspek politik. Jadi kamu kena gunakan perkataan politik ni. Jadi kamu kena ada dalam minda kamu. Dasar luar Malaysia, hubungan diplomatik, perundangan, kecekapan pentadbiran, pemerintahan, keselamatan negara. Ni semua dia punya fakta-fakta. Bererti ni semua markah. Satu markah. Pemeriksa dah set dalam kepala dia. Inilah perkara biasa bila orang sebut pasal politik. Kemudian ekonomi bila nampak perkataan perindustrian, pelaburan, perniagaan, pertanian, pelabuhan, perkilangan, pelaburan, perdagangan, ekspor, cukai, penyelidikan, pengeluaran, pasaran, teknologi. Actually dia ada banyak lagi kalau ekonomi. So ini the basic one yang you all kena hafal, kena tahu untuk bantu nanti bina ayat. Bila kamu dah ada ni, kamu tak susah nak jawab soalan ni dan kamu tak susah pun nak bina ayat. Okay. Kemudian sosial. Sosial ni biasa berkaitan dengan kehidupan kita. Pendidikan, perpaduan, membudayakan ilmu, gaya hidup sihat, infrastruktur, berpegang teguh pada agama, taraf hidup rakyat, keunikan budaya, semangat sukarelawan, bersifat terbuka, berani mengambil risiko, berilmu pengetahuan, bersikap kreatif, inovatif dan masyarakat sejahtera. Sosial ni banyak lagi.
Okey. Kemudian nilai. Nilai ni tak susah sebab kamu belajar dalam BM, kamu belajar dalam moral. Jadi kamu boleh gunakan nilai-nilai dalam yang telah kamu pelajari tadi untuk membina ayat yang bersesuaian dengan tajuk. Okey, macam ni kan ada keharmonian, toleransi, jati diri, bersatu padu, menghormati, kesetiaan, patuh dan setia, semangat patriotisme, sanggup berkorban. Ni biasa yang digunakan dalam sejarah. Okey. So next kita pergi. Selepas dari kamu kuasai PES tadi, politik, ekonomi plus nilai. Jadi kamu dah kuasai ayat-ayat tu, kamu dah biasa dengan ayat-ayat tu. Apa lagi perlu ada untuk bina struktur ayat yang lebih baik? Yang perlu ada untuk bina struktur ayat yang lebih baik ialah kamu perlu gunakan kata hubung. Okey, kata hubung. Yes, kata hubung kata hubung. Okey. Apakah kata hubung tersebut? Ya, ini dia. D A B U S Y. Da, busy. Demi, agar dapat, bagi, untuk, supaya dapat, yang menyebabkan, yang membolehkan, yang akan, yang ni boleh banyaklah kamu boleh gunakan perkataan yang di tengah-tengah sebagai kata hubung. Yang biasa cikgu gunakan, yang juga yang biasa cikgu gunakan, supaya dapat, agar dapat dan untuk. Ikutlah kesesuaian ayat kamu untuk gabungkan. Selepas kamu gunakan kata hubung tadi daripada fakta politik, ekonomi, sosial tadi juga kita gunakan untuk gabungkan ayat tersebut menjadi struktur ayat yang lengkap dan struktur ayat yang baik, yang cemerlang, yang penting. Boleh kamu asingkan, tapi saya suka kamu guna teknik yang ini sebab pemeriksa dia dah biasa dah dengan kata hubung ni. Selepas kata hubung dia tahu biasanya, lepas kata hubung biasanya. Tapi kalau kadang-kadang kamu merepek, kamu tak dapat markah. Biasanya lepas kata hubung ada satu lagi markah. Jadi ayat kamu nampak panjang tapi sebenarnya dia 2 markah. Okey. Jadi kita lihat contoh. Cikgu tunjukkan kamu contoh. Ini contoh soalan. Okey. Contoh soalan. Cikgu ambil highlighter. Alright. Ni contoh soalan. Kita baca soalan. Sebagai warga negara, bagaimanakah anda dapat mengisi kemerdekaan negara anda agar terus kekal berdaulat? So, ni bab 1 lah sebab ada perkataan berdaulat. Kemudian dia memang ada kata tanya, iaitu bagaimanakah. Soalan macam ni senanglah, dia ada kata tanya. Bagaimanakah, apakah, siapakah, di manakah, tu kata tanya yang kamu tahu. Bagaimana sama dengan usaha, bagaimana cara, bagaimana langkah, bagaimana peranan, siapa yang perlu buat ni, bagaimana, caranya apa. Okey, cara macam mana nak mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan tu apa? Maksudnya bagaimana cara kamu nak kekalkan kemerdekaan. Sekarang negara kita dah merdeka kan? Negara kita boleh je nanti jika kita tak jaga betul-betul, negara kita boleh tergadai lagi. Contoh ayat macam tu. Boleh tergadai lagi. Boleh diambil oleh kuasa asing. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Jadi apa kita patut buat? Kita nak jadi warga negara yang macam mana? Yang tak pandai, yang mudah ditipu, yang degil, yang tak nak ikut peraturan supaya orang luar senang campur tangan. So, kita tak nak buat yang tu. So, kita nak buat yang baik. Jadi, kita tahu soalan ni kita nak mengisi kemerdekaan, maknanya kita nak buat benda-benda yang baik. Jadi, apa benda yang baik-baik tu? Itu yang soalan tu nak kamu huraikan. Okay? Jadi, bentuk soalannya dia suruh kamu huraikan apa yang kamu nak buat untuk mengisi kemerdekaan. Jadi, kita tengok kat mana markah. Okey. Sebagai warga negara, cikgu mesti ambil daripada soalan. Sebagai warga negara, saya akan mengisi kemerdekaan negara. Saya tukar anda kepada saya. Dengan mengeratkan, benda baik yang saya nak lakukan untuk mengisi kemerdekaan negara ialah mengeratkan perpaduan. Jadi kalau kamu tengok tadi, perpaduan ada dekat mana? Dekat politik, ekonomi, PES tadi. PES plus nilai, perpaduan ada dekat sosial. Okey, perpaduan. Perpaduan siapa? Perpaduan rakyat berbilang bangsa. Sini berbilang kaum. Jadi, dapat tak markah? Dapat untuk perpaduan. 1 markah. Okey. Kemudian, jangan berhenti. Ni yang tadi kita gunakan
kata hubung. Kata hubung yang cikgu sebut tadi ialah supaya dapat. Then you ask yourself, mengeratkan perpaduan. Kenapa kena eratkan perpaduan? Ada banyak jawapan kenapa kena eratkan perpaduan. Nak lahirkan masyarakat yang penyayang, nak lahirkan, nak pastikan negara terus kekal harmoni. Itulah penting perpaduan kan, supaya tidak berlaku huru-hara, tiada perselisihan faham. So, bila kamu tanya, kamu jawab sendiri. Mengeratkan perpaduan rakyat berbilang kaum supaya apa? Supaya dapat melahirkan kat sini cikgu guna generasi penyayang. Bombastik sikit. Okey. Melahirkan generasi penyayang. Nampak tu? So jadi cikgu dapat penyayang 1 markah. Penyayang dekat politik, ekonomi, PES plus nilai. Tadi dekat mana penyayang? Dekat nilai. Jadi kamu dapat markah dekat nilai. Okey, penyayang. Saya huraikan lagi. Semua ini untuk apa? Perpaduan untuk lahirkan generasi penyayang. Hal ini dapat. Ni kamu biasa guna dalam bahasa Melayu kan? Tak ada masalah untuk kamu guna lagi. Okey. Hal ini dapat meningkatkan imej negara. Kesan keseluruhannya. Imej negara. Imej negara. So, imej 1 markah. Kamu memberi kesan keseluruhan. Okey. Imej negara dapat ditingkatkan di peringkat antarabangsa. Jadi semua negara di luar sana kenal Malaysia. Macam mana mereka kenal? Kerana perpaduan rakyat walaupun berbilang kaum tapi sangat bersatu padu. Generasinya penyayang walaupun berbilang bangsa. Itu contoh. Jadi apa yang meningkat? Imej lah. Orang kenal Malaysia di seantara dunia. Macam tu. Okey. Kemudian cikgu tengok 3. Macam baru 3 ni. Markah 4 tadi kan. Cikgu tambah lagi. Okey, kali ni dah tak ada idea nak guna fakta lain. Okey, selain itu. Mesti ada penanda wacana. Selain itu, macam mana nak mengisi kemerdekaan lagi? Kita juga seharusnya menjadi, mesti benda-benda baik nak jadi apa? Nak jadi perompak? Tak kan? Seharusnya menjadi warga negara yang patuh kepada undang-undang. Patuh kepada undang-undang. Perundangan kat mana? Kalau politik, ekonomi, sosial. Kalau kamu dah biasa tengok, go through, kamu tahu. Perundangan dekat politik. Jadi jawapan ni dia takkan lari daripada politik, ekonomi, sosial, nilai. Jadi undang-undang ni kita patuh kepada undang-undang. Tanyalah, kenapa kau nak patuh pada undang-undang? Tak payahlah ikut undang-undang. Semua tak ikut undang-undang. Jadi rakyatnya nanti jadi macam mana? Negara jadi macam mana? Tak bagus kan? Jadi kenapa kita kena patuh pada undang-undang? Supaya dapat mengekalkan keamanan. Yang ini tadi patuh kepada undang-undang, 1 markah. Kemudian ayat seterusnya ialah mengekalkan keamanan dan kemakmuran. Nampak kesan daripada kita patuh kepada undang-undang, keamanan dan kemakmuran. Jadi kat situ kita dapat lagi 1 markah. Keamanan dan kemakmuran. Okey. Kemudian cikgu buat inference. Inference tadi cikgu sebut kesimpulannya ataupun kesannya, natijahnya. Kamu belajar dalam BM kan, tak kisahlah permulaan ayat tu kamu nak buat apa. Saya buat terus pendek je sebab sejarah ni tak perlu bahasa bunga-bunga, tapi perlukan ayat, perlu struktur ayat. Tapi berbunga panjang macam BM tu tak perlu. Okey. Kesannya keselamatan negara. Semua yang kamu lakukan tadi tujuannya untuk keselamatan negara dan rakyat terus terjamin. Jadi berapa markah kat situ? Keselamatan 1 markah. Okey, jadi kamu dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah. Perfect. Walaupun soalan minta 4, kau dah jawab 6, kau tak payah susah hati. Memang dapat markah penuh. Kecuali soalan ni esei. Ini kalau struktur. Soalan struktur. Kalau soalan esei biasa dia 8 markah. Dia berada di bahagian C. A, B, C. Atau D. Kalau tak A, B, C, D. Maksud bahagian terakhir. Dia mesti 8. Paling kurang pun dia 6 markah. Okey.
So, inilah cara jawab teknik yang pertama. Apa pun kamu perlu kuasai tadi, apakah isu-isu PES, politik, ekonomi, sosial plus nilai. Masalah kamu ialah bila kamu tak tahu isu-isu yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, maka kamu susah nak bina ayat. Okey? Kemudian sebagai latihan, cikgu nak kamu cuba jawab soalan ini hampir sama. Tapi kamu lihat macam ni soalan bentuk SPM. Dia nak bagi senang tapi dia akan susahkan sikit soalan. Tak ada kata tanya dekat sini tapi dia berbentuk soalan. Okey, tak ada kata tanya tapi dia berbentuk soalan. Lihat, warga negara Malaysia seharusnya bijak menghadapi cabaran untuk mengekalkan kedaulatan negara. Ni bukan soalan. Ni apa? Ni statement kita panggil. Dia bagi statement. Baru dia bagi soalan kat belakang. Habis soalan dia sekadar dia cakap bincangkan. Bincanglah. Beri ulasan. Macam ni biasa murid memang takut. Sebab dia tak tahu nak tulis apa ni. Jadi kamu terbalikkan. Berarti dia minta kamu bincangkan macam mana kamu gunakan kebijaksanaan untuk mengekalkan kedaulatan. Maksudnya apa tingkah laku, apa yang kamu perlu buat untuk memastikan kedaulatan terus terjamin. Jadi sebenarnya soalan ini sama macam soalan tadi, mengisi kemerdekaan. Cuma dalam bentuk statement macam ni memang ada dalam sejarah memang ada soalan esei yang macam ni, tapi jangan susah. Soalan macam ni sebenarnya selagi kamu masih bercakap tentang mengekalkan kedaulatan dengan cara apa, dengan cara yang paling baik, maka kamu akan dapat markah. Yang penting kamu tak lari daripada cerita pasal nak kekalkan kedaulatan atau kemerdekaan negara atau kekuasaan negara. Sebab maksud kedaulatan ni, apabila kita merdeka, apabila kita mempunyai kuasa menentukan negara, apabila kita ada undang-undang, apabila kita ada perlembagaan. Jadi kamu tak lari daripada politik, daripada masyarakat Malaysia, sosial, apa yang kamu nak buat. So, kamu cuba buat latihan ini menggunakan teknik PES tadi, politik, ekonomi, sosial plus nilai. Cuba biasakan guna ayat-ayat tersebut dan cantumkan menjadi struktur ayat dengan menggunakan kata hubung dan penanda wacana. Okey, selamat mencuba.